Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Cikgu harap agar kamu semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya bersama keluarga. Jaga diri kamu baik apabila kamu berada di rumah. Baiklah, cikgu juga ingin mengambil kesempatan pada kamu semua untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan juga mohon maaf zahir batin daripada cikgu sepanjang cikgu mengendalikan sesi PDPR kita pada hari ini, dan diharap kamu semua dapat menyambut kehadiran Hari Raya Aidiladha ini dengan penuh rasa kesyukuran. Dan sekarang ni pun kita telah berkorban kita tak boleh keluar ke mana-mana untuk demi kita berjaya untuk kejayaan kita untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini nanti. Okey, baiklah, untuk sesi PDPR kita pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru pada hari ini, iaitu tajuknya adalah tajuk ukuran panjang ukuran panjang. Okey, ukuran panjang. Cikgu rasa kamu semua familiar dengan ukuran panjang. Ukuran panjang ni memang ada terdapat di dalam sekeliling kita setiap hari. Okey, sama ada kita pergi ke mana-mana sajalah, kita ukur panjang. Contohnya macam kita mengukur satu jarak, ataupun kita mengukur satu objek, kita menggunakan simbol kilometer, meter dan sebagainya. Oh, lupa cikgu. Baik, sebelum tu cikgu nak, kalau boleh cikgu akan upload video cikgu ni dalam YouTube. Jadi cikgu harap kamu semua tolong subscribe YouTube Cikgu Zul Channel ada di bawah tu, nampak link di bawah dia. Cikgu Zul Channel, boleh subscribe. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan topik kita dengan ukuran panjang. Okey, baik. Okey, kamu tengok slide yang telah cikgu sediakan ini. Okey, kita tengok apakah itu ukuran panjang ya. Alright. Baik. Okey. First sekali kita kenal dulu apakah unit-unit yang terdapat dalam ukuran panjang. Okey, yang pertama sekali kita ada unit kilometer. Okey, unit kilometer ni kita selalu tengok di mana? Kita nak mengukur jarak di antara satu tempat ke satu tempat. Contohnya daripada Seremban ke Kuala Lumpur, berapa jaraknya? Okey, daripada Seremban ke Nilai berapa jaraknya? Dan 100 km, 250 km, 35 km. Jadi kita mengukur jarak daripada satu tempat ke satu tempat menggunakan unit kilometer. Okey, seterusnya kita akan belajar unit meter. Meter ni selalunya kita akan gunakan untuk kita mengukur dalam satu kawasan. Contohnya kita nak ukur kawasan rumah kita, berapa jarak berapakah luas dapur kita, berapa panjang ruang dapur kita, bilik kita berapa luas, kita gunakan unit meter. Selalunya lah kita gunakan unit meter. Okey, seterusnya kita ada sentimeter, sentimeter dan juga milimeter, sentimeter dan juga milimeter, iaitu cm dan juga mm. Selalunya cm dan mm ni kita guna untuk kita nak ukur objek-objek yang pendek. Contohnya macam buku, pensel, objek-objek yang pendek kita ukur menggunakan sentimeter dan juga milimeter. Jadi dan kita boleh nampak dalam pembaris kita tu pun ada unit sentimeter dan juga milimeter. Okey, itu kegunaan ukuran panjang. Maknanya benda-benda ni semua memang kita berguna dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baik. Okey, milimeter dulu. Kita tengok dulu ukuran milimeter. Okey, ukuran milimeter kalau kamu boleh tunjuk dekat kalau siapa-siapa yang ada pembaris tu boleh tengok ada ukuran milimeter dekat pembaris kamu tu. Okey, baik. Simbol bagi milimeter ialah mm. Simbolnya adalah mm. Ini kamu kena ingatlah. Simbolnya adalah mm. Okey, seterusnya simbol bagi milimeter ialah mm. Kemudian milimeter digunakan untuk mengukur objek yang kecil atau pendek. Contohnya macam kita ukur handphone, dan juga kita ukur buku, buku, kita ukur menggunakan buku dan sebagainya. Baik, okey, seterusnya okey, kilometer. Kilometer pula. Kilometer. Simbol bagi kilometer ialah km. Simbol bagi kilometer ialah kilometer. Km lah. Kilometer. Km lah. Km. Okey. Kemudian kilometer digunakan untuk mengukur jarak antara dua tempat yang jauh. Macam cikgu cakap tadi lah. Daripada KL ke Seremban berapa kilometer? Lebih kurang dalam 70 km. Kalau kamu tengok dalam gambar ni,
daripada Temerloh menangkap ke Jerantut 1 kilometer. 1 kilometer ni maknanya kalau ikutkan lebih kurang daripada sekolah kita tu nak ke Maidin, anggaran lebih kurang macam tu lah, 1 kilometer jarak je. Dan kilometer cikgu ulang saya, kilometer digunakan untuk mengukur jarak antara dua tempat yang jauh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok di sini ini, okey, ini adalah kegunaan-kegunaan unit ukuran panjang untuk kita mengukur. Yang pertama, kilometer, kita nak mengukur jarak di antara dua tempat. Meter pula kita gunakan untuk mengukur ketinggian pintu. Sorry, ada ni bukan ketinggian ketinggian pintu. Sorry typo sikit ketinggian pintu. Sentimeter kita nak ukur kepanjangan buku. Macam cikgu kata tadi lah, kita ambil pembaris, kita ukur berapa panjang buku tersebut. Dan seterusnya, milimeter kita ukurkan dia untuk kepanjangan paku. Kalau kita kat kelas ni memang cikgu dah suruh dah ambil buku, ambil pembaris, kita ukur berapa panjang pembaris tu. Berapa panjang buku tu. Kita pergi tengok dekat pintu kelas kita tu, kita gunakan pembaris ataupun kita gunakan tali tape ke, kita nak ukur berapa tinggi pintu tu, kan? Okey, tapi tak ada PKP ni, kamu boleh cuba sendiri di rumah lah. Kamu ambil pembaris ke, ataupun kamu boleh gunakan pita pengukur yang mak kamu ukur baju tu ke, ataupun kamu boleh gunakan kalau kat rumah kamu ada tape yang panjang tu pun boleh gunakan untuk mengukur. Baik, okey, seterusnya tengok slide yang seterusnya. Okey. Okey, di sini cikgu nak cikgu nak tunjukkan kepada kamu apakah perkaitan di antara unit-unit dalam ukuran jarak ni, iaitu kilometer, meter, sentimeter dan juga kilometer, meter, sentimeter dan juga milimeter. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu ingat cikgu nak bagi satu formula untuk kamu ingat. Okey, formula ni kita boleh katakan sebagai kami murid cemerlang matematik. Dalam kami murid cemerlang matematik. Ini adalah sebuah ayat. Dalam ayat ni kita boleh ambil, kita gabungkan ke semua unit-unit ukuran panjang ni untuk kita jadikan dia sebagai formula matematik. Bagaimana cara kita nak menukarkan daripada kilometer, kita nak menukarkan daripada satu unit ke unit yang lain. Contohnya daripada kilometer ke meter, sentimeter ke milimeter, dan juga sebaliknya. Okey, kita tengok kat sini Okey, kami murid cemerlang matematik. First kali kilometer. Kilometer ni kita ambil daripada perkataan K dan M. Nampak? K dan M. Cikgu buat turun kat sini, K dan M. Okey, seterusnya perkataan M. M daripada murid, iaitu meter. Kemudian cm, cemerlang tu cm sentimeter, dan juga mm matematik dari untuk perkataan milimeter. Okey, cikgu ulang semula balik. Okey, cikgu ulang balik. Okey, kami murid cemerlang matematik. K kami km. Okey. M murid meter. cm C dan M. Ini kamu, dan juga matematik mm. Ini cara kamu untuk kamu nak ingat apakah unit-unit yang terdapat dalam ukuran panjang. Kita ada kilometer, meter, sentimeter dan juga milimeter. Okey, baik. Kita tengok okey. Bagaimana caranya kita nak hubung kaitkan di antara satu unit ke satu unit yang lain, daripada kilometer dengan meter, sentimeter dan juga milimeter. Macam mana cara kita nak tukarkan? Senang cerita lah, kita nak tukarkan kilometer, nak tukarkan kepada meter, meter nak tukarkan kepada kilometer, kemudian sentimeter nak tukarkan kepada milimeter, dan milimeter kita nak tukarkan kepada sentimeter. Okey, baik. Okey, kita tengok. Okey, untuk kilometer kepada meter kita darabkan dengan 1000. Kilometer kepada meter kita darabkan dengan 1000. Dan daripada meter kepada sentimeter kita darabkan 100. Daripada meter kepada sentimeter kita darabkan 100. Okey. Dan daripada sentimeter nak tukarkan kepada milimeter kita darabkan dengan 10. Kita darabkan dengan 10. Nampak tak? Itulah perkaitan di antara kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Cikgu ulang semula. Daripada kilometer nak tukarkan kepada meter, darab 1000. Daripada meter nak tukarkan kepada sentimeter, darab 100. Daripada sentimeter
nak tukarkan kepada milimeter, darabkan 10. Okey, seterusnya. Okey, daripada milimeter kita nak tukarkan kepada sentimeter, kita bahagikan 10. Yang tadi sentimeter, ingat daripada sentimeter nak tukarkan kepada milimeter, cm ke mm kita darab 10. Daripada mm nak tukarkan kepada cm, kita bahagi 10. Okey, kemudian daripada terlajak pula. Okey. Sekejap. Dah terlebih. Okey. Baik, daripada sentimeter kita nak tukarkan kepada meter, kita bahagi 100. Daripada cm kita nak tukarkan kepada m, kita bahagi 100. Kita bagi 100 Okey, manakala daripada meter, kenapa dia cikgu tak sampai ni lagi, itu kena latihan. Itu kita nak bagi latihan tu sekarang. Okey. Sorry. Okey, daripada meter nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagikan 1000. Okey, dan inilah hubung kait, perkaitan dan cara bagaimana kamu nak menukarkan unit daripada kilometer ke meter, meter ke sentimeter dan sentimeter ke milimeter. Kena daripada milimeter ke sentimeter, daripada sentimeter ke meter dan daripada meter ke kilometer. Baik, bagaimana pula kamu nak tukarkan daripada meter ke kilometer? Boleh. Kamu kena tukarkan sama ada kamu kena tukarkan satu persatu dululah. Mana kamu kena tukarkan daripada meter, kemudian tukarkan kepada sentimeter dan kemudian baru kamu boleh tukarkan kepada milimeter. Inilah. Okey, jadi cikgu harap kamu semua boleh salin yang ni. Okey, kamu boleh salin nota cikgu ni, kamu screenshot ke, kamu nak print screen ke, kamu boleh salin. Kamu sama ada kamu salin atau kamu boleh print dan tampal dalam buku matematik kamu. Okey, formula ni amat penting untuk memudahkan dan cikgu harap kamu boleh ingat, kamu boleh hafal bagaimana cara kita nak tukarkan unit daripada kilometer ke meter, meter ke sentimeter dan juga sentimeter ke milimeter kepada milimeter. Okey, boleh tak murid-murid? Cikgu rasa kamu semua mesti boleh, tak ada masalah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baik. Okey, perkaitan sentimeter dan juga milimeter. Perkaitannya tadi apa? Ya Allah Tuhanku, kenapa dia pergi ke sini ni? Perkaitannya apa tadi? Okey, apa perkaitannya? Perkaitannya apa? Perkaitannya adalah perkaitan sentimeter dan juga milimeter. Perkaitannya adalah sentimeter bila kita nak darabkan dengan milimeter, kita kena darabkan 10. Manakala sentimeter nak tukarkan kepada milimeter, kita darabkan 10. Manakala milimeter kepada sentimeter, kita bahagi 10. Itu kaitan di antara sentimeter dan juga milimeter. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok latihan. Kita tengok contoh yang telah diberikan. Okey, kita nak tukarkan kepada 8 cm, kita nak jadikan milimeter. Okey, benda yang paling pertama yang kamu kena ingat sekali adalah formula dia. Apakah bagaimana cara kita nak tukarkan unit tukarannya? Pertama sekali, sentimeter kepada milimeter kita darabkan dengan 10. Jadi maknanya 8 cm bersamaan dengan 8 darab 10. Dapatlah jawapannya 80 mm. Okey, 80 mm. Yang paling penting kamu kena ingat formula dia. Kamu kena ingat formula dia sentimeter dan juga milimeter. Darab 10. Okey, seterusnya. Okey, 13 cm kita nak tukarkan kepada milimeter. Okey, ingat formulanya. Kemudian 13 cm ini kita darabkan dengan 10 mm. Okey, akan menghasilkan jawapan. Okey, sekejap akan menghasilkan jawapan sebanyak 130 mm. 130 mm. Kemudian jangan lupa tambahkan 8 mm ni, tambahkan dengan 8 mm, tambahkan dengan 8 mm.
Jadi akan menghasilkan jawapan sebanyak 138 mm. Jadi jawapannya adalah 138 mm. Okey, cikgu ulang sekali. 13 cm 8 mm. 13 cm ni kamu darabkan dengan 10. 13 darab 10 kamu akan dapat jawapannya 130 meter ya. Kamu akan dapat jawapannya 130 meter. 130 mm. Okey, 130 mm kamu tambahkan dengan 8 mm. 8 mm ni mana datangnya? Daripada sini. Yang ni 8 mm. Jadi kamu tambahkan kedua-duanya, kamu akan dapat jawapan 138 mm. Okey. Baik, seterusnya. Okey. 34 cm 4 mm kita nak tukarkan kepada milimeter. Okey, baik. Okey. Sentimeter darabkan okey. Okey, 3 cm kita keluarkan 3 cm tu dulu. Kita darabkan dengan 10 menghasilkan jawapannya sebanyak 30 mm. Kemudian kita tambahkan 30 mm ni tadi, kita tambahkan dengan 4 mm. 4 mm yang ni ya. Okey, menghasilkan jawapannya adalah 34 mm. Jadi itu caranya kita nak menukarkan 3 cm 4 mm. Kamu akan dapat jawapannya 34 mm. Okey, seterusnya. Okey, jadi tadi kita tukarkan daripada sentimeter kepada milimeter. Bagaimana cara kita nak tukarkan pula daripada meter kepada milimeter kepada sentimeter? Okey, cuba kamu tengok kat sini. Okey. Formula bagi penukaran milimeter kepada sentimeter adalah kita bahagikan dengan 10. Okey, jadi kamu tengok kat sini. 120 mm kita bahagikan 120 bahagikan dengan 10 menghasilkan jawapan 12. Jadi 120 mm bersamaan dengan 12 cm ya, 12 cm. And then kita tengok seterusnya 75 mm. Dia nak jawapan dalam sentimeter dan juga milimeter. So bagaimana kita nak mencari jawapannya? Okey, first kali formulanya milimeter nak tukarkan kepada sentimeter, kita bahagikan dengan 10. Baik, 75 mm ni kamu keluarkan, kamu asingkan dia, kamu pecahkan dua menjadi 70 mm dan juga 5 mm. Maknanya kalau 70 tambah 5 samaan dengan 75 jugalah. Kenapa kamu kena asingkan? Ini adalah untuk memudahkan kamu untuk menukar unit tersebut. Contohnya macam bila kamu dah jadi 70 mm ni tadi, 70 kamu boleh bagikan dengan 10 kamu akan dapat 7 cm. 7 cm tu okey, dan 5 mm tu kamu boleh letakkan di atas. Jadi 7 cm ni di sini kamu letakkan di atas sini, dan manakala baki 5 mm ni kamu letakkan di atas ni. Jadi kamu akan dapat jawapannya 7 cm 5 mm. Okey, kamu asingkan dia supaya memudahkan kamu untuk membahagi nombor tersebut. Okey, seterusnya okey, 495 mm. Okey, kita nak tukarkan kepada sentimeter dan juga milimeter. Kita nak tukarkan kepada sentimeter dan juga milimeter. Jadi bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya kita nak tukarkan? Okey, tengok soalan dia. Okey, kamu tengok kat sini. Okey, 495 mm ni kita asingkan dia. 490 kita asingkan dia. Jadikan 490 tu sebagai nombor kosong. Okey, dan juga 5 mm. Maknanya maknanya 495 ni bersamaan dengan 490 campur di 5 mm. Jadi bila kamu dah asingkan, kamu boleh bahagikanlah. Maknanya yang 5 mm ni kamu tak perlu buat apa-apa lagi dah. Kamu hanya pindahkan saja nanti di sini. Yang 490 ni kamu kena bahagikan dengan 10. Jadi 490 kita bahagikan dengan 10, kita akan dapat jawapannya 49 cm. Okey, jadi jawapannya adalah 49 cm 5 mm. Okey, 495 mm bersamaan dengan 49 cm 5 mm. Alright. Okey, seterusnya. Okey, ni latihan ni nanti dulu. Okey, kita tengok pula perkaitan kilometer dan meter. Perkaitan kilometer dan juga meter. Okey, kalau kamu tengok kilometer dan juga meter, di mana yang cikgu terangkan tadi, formulanya adalah
kilometer nak tukarkan kepada meter, kita darabkan dengan 1000. Dan manakala meter kita nak tukarkan kepada kilometer, kita kena bahagikan 1000. Okey? Ya, cikgu harap kamu boleh ingat formula ni ya. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita nak tukarkan 26 km kepada meter. Okey, so first kali formula kamu kena ingat, meter kepada kilometer kepada meter kita darabkan dengan 1000. Jadi 26 darabkan dengan 1000 samaan dengan 26,000 meter. 26,000 meter. Yang ni kamu boleh congak je kan. Kamu tahu kan bagaimana cara kita nak mendarab nombor 10, 100 dan 1000 kan? Cikgu dah pernah ajar dalam nombor bulat kan? Jadi cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk kamu menyelesaikan soalan penukaran dari unit inilah, kilometer kepada meter, sentimeter kepada meter dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya. Okey. Seterusnya, okey, 4 km 160 meter. Kita nak tukarkan jawapannya kepada meter. Dan jangan lupa formulanya masih lagi sama. Kilometer nak tukarkan kepada meter, darabkan dengan 1000. Cikgu cakap berulang-ulang kali ni supaya kamu ingat. Okey? Baik, 4 km kita darabkan dengan 1000 dulu. Okey, darabkan dengan 1000. Kenapa 160 ni tak darab 1000? Sebab 160 dah memang dalam meter. Jadi kita hanya perlu menukarkan 4 km ni saja menjadi meter. Jadi 4 darabkan dengan 1000 menghasilkan jawapannya 4000 meter. Kemudian 4000 meter kamu jangan lupa tambahkan 160 ni tadi. Okey, 160 ni tadi. Ini tambahkan, jadi jawapannya adalah 4160 meter. Okey? Baik, seterusnya, soalan seterusnya. Okey, itu cara kita nak menukarkan daripada kilometer kepada meter. Jadi bagaimana pula kita nak tukarkan daripada, masih lagi kilometer ke meter lagi. Okey, 9000 kilometer. Kita nak tukarkan kepada meter, jadi kita 9000. Okey, ingat formulanya. Kilometer kepada meter kita darabkan dengan 1000. 9 km darabkan dengan 1000 akan menghasilkan jawapannya 9000 meter. Tambahkan dengan 25 meter ni tadi. 25 meter ni. Tambahkan 9000 meter. Tambahkan dengan 25 meter. Menghasilkan jawapannya 9025 meter. Nampak? Okey. Dan walaupun kadang-kadang cikgu tahu kamu ramai yang boleh buat soalan ni berdasarkan congak saja. Tapi nasihat cikgu, kamu tolong tunjukkan jalan kerjanya juga. Walaupun kamu tahu 9 km ni jawapannya 9000 meter. Tapi tolong tunjukkan jalan kerja ya, bagaimana kamu mendapat jawapan tersebut. Buat jalan kerja yang simple-simple lah. Macam ni pun boleh. Kamu buat jalan kerja dalam macam ni pun boleh. Okey. Baik, seterusnya. Okey, tadi kita tukarkan. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan daripada meter kepada kilometer pula. Jadi formulanya apa? Daripada meter kita nak tukarkan kepada kilometer, kita kena bahagikan 1000 ya. Kita bahagikan dengan 1000. Jadi 50,000 meter bersamaan dengan 5000 bahagi 1000. Jadi 5000 bahagi 1000 akan menghasilkan jawapannya sebanyak 5 kilometer. 5 kilometer. Okey, kemudian soalan seterusnya 38,100 meter. Kita nak tukarkan kepada kilometer dan juga meter. Okey, jadi formulanya meter kepada kilometer bahagikan dengan 1000. Okey, macam cikgu kata tadi, kamu keluarkan dulu. Kamu asingkan 38,100 ni, kamu jadikan dia 38,000 meter tambah 100 meter. Maknanya supaya senang dan mudah. Kamu jadikan dia dalam bentuk dalam tempat perpuluhan ribu. Maknanya senang kamu nak tukarkan ni nanti kepada kilometer. Jadi kilometer kita 38,000 ni kita bahagikan dengan 1000. Okey, akan menghasilkan jawapannya sebanyak 38 kilometer. Jadi 38 kilometer. Jadi 100 meter ni kamu tak perlu buat apa-apa, just kamu letakkan saja di sini. Okey, jadi jawapannya 38 kilometer 100 meter. Okey, kemudian seterusnya. Okey, 2017 meter kita nak tukarkan kepada kilometer dan juga meter. Sekali lagi formulanya adalah meter kepada kilometer, kita kena bahagikan 1000. Jadi kamu asingkan dulu
2017 ni kamu jadikan dia 2000 meter dan juga 17 meter. Jadi 2000 meter ni kamu darab nak tukarkan kepada kilometer, kita bahagikan 1000, kamu akan dapat jawapannya 2 kilometer, bawa naik atas. Dan 17 kilometer ni tadi pun kamu tak perlu buat apa-apa, kamu just naikkan dia di atas. Jadi jawapannya adalah 2 kilometer 17 meter. Baik, okey, ini latihan ini latihan ni tak ada. Okey. Jadi kelas, begitulah tadi sedikit penerangan cikgu tentang bagaimana cara kita nak tukarkan jarak daripada kilometer kepada meter, sentimeter kepada milimeter dan sebaliknya. Apa yang paling penting di sini adalah kamu perlu kena ingat formula yang telah cikgu cakap tadilah, yang telah cikgu tunjukkan tadi. Cikgu amat menekankan di sini bahawa kamu kena ingat formula-formula tersebut. Jadi kamu tidak ada masalah bila kamu hendak menukarkan unit-unit tersebut. Okey, cikgu ulang tayang saya lagi tadi formula-formulanya. Formula-formulanya tadi yang ni ya. Okey. Baik. Ini. Mana tadi? Ni. Kamu boleh salin formula ni tadi. Mana tadi? Yang ni Jadi formula-formula ni cikgu nak harap kamu tolong salin dalam buku, sama ada kamu nak print, kamu nak screenshot ke, ataupun kamu boleh salin dan kamu tampal dalam buku supaya kamu boleh ingat. Supaya nanti kamu tak ada terkial-kial baru masa exam kamu baru nak buat formula dan sebagainya. Jadi kamu dah ingat dalam kepala dan senang memudahkan kamu untuk kamu menjawab soalan. Baiklah, seterusnya okey, untuk latihan sepanjang cuti sekolah ni, selama cuti sepanjang hari raya Aidiladha ni, tak apa, kamu boleh berhari raya dulu. Nanti bila kamu dah selesai raya, cikgu nak kamu buat latihan yang ni ya. Okey, latihan muka surat dalam buku teks, muka surat 174. Okey, cikgu nak kamu buat soalan A, B, C, D, E dan juga F. Dan cikgu nak kamu tolong tunjukkan jalan kerja tolong tunjukkan jalan kerja tolong tunjukkan jalan kerja bagaimana kamu buat latihan tersebut. Tolong tunjukkan jalan kerja ni, kamu kena tunjukkan bagaimana kamu mendapat jawapan-jawapan tersebut. Dan seterusnya soalan muka surat muka surat 175 juga. Okey, 175. 175 ni pun kamu kena buat. Okey. Muka surat 175 iaitu soalan A. Okey. Soalan A, B, C, D, E dan juga F. Jadi total kesemua soalan A, B, C, D, E dan F. Jadi semuanya ada 12 soalan yang perlu kamu siapkan sepanjang cuti sekolah ni. Okey? Tak perlu rush-rush, ambil masa kamu. Mungkin satu hari kamu buat dalam 2 soalan ke 3 soalan. InsyaAllah lama-lama siap. Okey, soalan-soalan ni kamu tak perlu upload dalam grup Telegram. Kamu tak perlu upload dalam grup. Jadi kamu buat dulu latihan ni dan kita akan bincangkan soalan ini dalam sesi Google Meet yang akan datang, ataupun nanti cikgu akan bagikan video penyelesaian bagi soalan-soalan ni nanti, dan kamu boleh semak dan kamu boleh tanda sendiri menggunakan pen merah ya. Okey. Sorry, tersedak cikgu. Okey, baiklah. Jadi itu saja penerangan cikgu tentang topik kita, iaitu unit ukuran panjang untuk kali ini. Sebenarnya ada banyak lagi tentang nanti lepas kita dah habis topik ni, tapi buat masa ni cukup setakat ni dulu. Nanti kita akan belajar tentang tambah, tolak dalam ukuran panjang. Bagaimana cara kamu nak menukarkan unit bila kamu tambah dan tolak tu nanti. Itu semua nanti kita akan bincangkan nanti bila kita dah habis bercuti ni nanti, selepas naik sekolah ni nanti. Jadi akhir sekali pesan cikgu kepada kamu semua agar kamu duduk di rumah, jaga diri kamu baik-baik. Okey, dan sentiasa melakukan tugasan-tugasan yang disuruh oleh guru-guru kamu, dan jangan lupa melakukan tugasan-tugasan yang disuruh oleh ibu dan ayah kamu. Baiklah. Okey, kita berjumpa lagi pada masa yang akan di lain masa, dan sampaikan salam cikgu pada ibu dan ayah kamu serta ahli keluarga kamu yang lain. Jadi sekali cikgu ucapkan selamat menyambut hari Aidiladha. Maaf zahir dan batin daripada cikgu. Dan akhir sekali kita akan berjumpa lagi
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.